Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang selimpah kemudian dapat kita salat berjemaah. Seterusnya kuliah kita, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat itu kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita bersyukur kerana kita diberi peluang untuk mengisi masa-masa kita yang ada ini untuk menambah ilmu, dan akhirnya dengan ilmu tu kita boleh beramal, dengan beramal tu boleh menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup yang masih berbaki ini perlu kita isi dengan keberkatan, ya. Hidup yang masih berbaki ini perlu kepada keberkatan. Apa itu keberkatan? Ialah keberkatan maksudnya dia ziyadatul khair, mana bertambah umur, bertambah takwa, bertambah umur, bertambah iman dan sebagainya. Bertambah sihat, bertambah dekat dengan Allah Ta'ala, itu makna berkat. Benar. Jadi berkat itu berada dalam 3 perkara. Tidak ada tempat lain. Kita mesti mencari keberkatan itu dalam 3 perkara. Ada 3 perkara itu, maka berkat hidup kita. Yang pertama sekali, keberkatan itu nak kita cari. Yang pertama ialah menunaikan apa-apa yang perlu. Apa-apa yang perlu, yang Tuhan perintah kepada kita itu, kita tunaikan. Dapatlah keberkatan hidup. Yang kedua, keberkatan itu ialah nak dicari. Yang kedua ialah menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, insya-Allah berkat hidup kita. Kerana bila kita bertambah ilmu, bertambah kenal akan diri dan bertambah kenal kepada Allah SWT. Dan tahu Allah Ta'ala sebagai pencipta dan kita sebagai makhluknya. Ketika itu, tunduklah kita di bawah kekuasaannya. Dan keberkatan yang ketiga yang perlu kita cari ialah mencari keperluan hidup. Itu dia. Jadi nak berkat hidup, mesti kita isi dalam 3 perkara tadi. Kalau ada 3 perkara tadi, berkat hidup tu. Yang pertama sekali ialah menunaikan apa-apa yang perlu. Yang perlu tu jangan ditinggal, buat. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga, mencari keperluan hidup. Kerana ketiga-tiga ini penting dalam kehidupan kita sampai kita mati. Tidak boleh salah satu daripada yang tertinggal. Kalau tertinggal, tidak ada keberkatan. Kerana sifat orang mukmin itu Allah Ta'ala gambar dalam Quran, aqimis salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi sifat orang beriman itu aqimis salah, diri semayang. Jadi semayang tu hanya hubungan kita dengan Tuhan, tetapi tak memada hanya berhubung dengan Tuhan saja. Tuhan perintah kita berhubung dengan makhluk. Apa dengan makhluk? Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Jadi nak keluarkan zakat, mesti ada keperluan, mesti ada pencarian lah. Kalau tak ada pencarian, apa nak keluarkan zakat? Sebab itu kita kena bercerita setiap tahun nak jadi salah seorang pengeluar zakat. Kalau nak berkat hidup, sifat orang beriman tu yang pertama sekali, mesti aqimis solat, diri dengan solat. Berkat lah. Diri semayang tu hanya perhubungan dengan Tuhan saja. Tapi Tuhan tidak menyuruh hanya pada dia saja. Dengan makhluk dia pun tak dihubungkan juga. Perhubungan sesama manusia. Wa atu zakah, iaitu perhubungan sesama manusia. Jadi perhubungan dari 2. Dengan Allah kena jaga, dengan manusia kena jaga. Dan yang antara sifat orang beriman siapa? Apa ciri sifat orang beriman? Warka'u ma'ar raka'in. Warka'u ma'ar raka'in. Taklah kamu sujud bersama-sama orang yang sujud. Mana tempat ramai orang sujud? Di dalam jemaah. Tak ada kita seorang sujud. Kita nak sujud bersama-sama dengan orang yang sujud. Maksudnya beramai-ramai. Warka'u ma'ar raki'in. Tak memada kita hubungan Tuhan dah bagus, dengan makhluk dah bagus, tak memada sujud seorang saja. Kena sujud bersama-sama dengan orang yang rukuk. Mana dia? Itu solat berjemaah. Baru sempurna seseorang itu ibadatnya. Kalau tidak, tak sempurna. Jadi ketiga-tiga itu penting dalam kehidupan kita.
Carilah keberkatan itu dalam 3 perkara. Yang pertama menunaikan apa-apa yang perlu. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga, mencari pencarian hidup. Dia. Tujuan kita pencarian hidup itu apa? Untuk diri kita, apa nak makan? Takkan harap orang je bagi. Dia. Kemudian untuk keluarga dan untuk masyarakat. Semua itu tuntutan dalam Islam semua itu. Dia. Kena mencari pencarian. Sekurang-kurang dapat menanggung diri atau keluarga. Dia. Yang paling cantiknya menanggung diri, menanggung keluarga dan menanggung masyarakat. Memberi impak kepada masyarakat. Dia. Baru sempurna kehidupan dalam dunia ini. Dia. Dalam siri lepas kita telah menceritakan, dia kata muka surat 4 katanya wajib menuntut ilmu. Dia. Jadi sebagai orang Islam, dia. Kalau sudah dipanggil mukallaf, maka wajib menuntut ilmu. Itu dia. Orang Islam tu bila sudah mukallaf, wajib menuntut ilmu. Dia. Mukallaf tu maksudnya orang diberat hukum. Itu dia. Maknanya bila ada syarat-syarat diberat hukum tu, maka dipanggil mukallaf. Syarat mukallaf tu ada 5 dulu kan. Yang pertama muayyiz, ya. Yang kedua apa? Sampai umur, ya. Yang ketiga berakal, ya. Yang keempat sampai suara Rasul. Yang kelimanya sejahtera 2 anggota, mata dan telinga, atau salah satu daripadanya mesti berfungsi. Tapi kalau dua-duanya tak berfungsi, maka dia bukan mukallaf, kerana tak dapat ilmu. Kerana sebab dapat ilmu tu dengan melihat. Kalau dia pekak, dia ajar dengan tulisan. Kalau dia buta, boleh ajar dengan suara, dapat ilmu. Tapi kalau nak ajar tulisan, telinganya, matanya buta, dan ajar dengan suara pun telinga pekak, tak ada mukallaf, tak dapat ilmu. Dia. Jadi maksudnya bila seorang sudah mukallaf, wajib menuntut ilmu. Dia. Jadi ilmu yang wajib kita belajar ada 2. Dia. Ilmu yang wajib kita belajar ada 2. Yang pertama dipanggil ilmu usuluddin namanya. Bila seorang tu mukallaf, wajib menuntut 2 ilmu. Pertama dipanggil ilmu usuluddin. Apa maksud usuluddin? Ilmu umbi. Usul tu nak umbi atau perdu. Ad-din agama. Belajar umbi agama atau perdu agama. Kalau perdunya kuat, umbinya kuat, lain kuat lah. Tapi kalau umbi tak kuat, perdu tak kuat, lain tak kuat lah. Yang dia maksudkan ilmu usuluddin tu ilmu tauhid, ilmu yang kita belajar ni. Kenal Tuhan. Dia. Kalau tak kenal Tuhan, apa? Dia. Semayang itu sifat-sifat orang yang kenal Tuhan. Dia. Kenal Tuhan itu merupakan pokok yang utama sekali. Sebab itu pengarang kitab Baqaratul Amani itu, Syekh Ismail Abdul Qadir Al-Fatani, ya, selepas anak murid yang tamat pengajian di Mekah, lalu anak muridnya minta kepada gurunya, dia terkenal nama Pak Dail, nama dia. Nama dia sebenarnya Syekh Ismail Abdul Qadir. Lalu anak murid sebelum nak balik ke tanah air minta pendapat, nasihat kepada tok gurunya, Pak Dail ni. Ya Tuan, kami dah tamat pelajaran, kami nak balik kampung masing-masing. Nasihatlah kami. Maka guru mereka ni Pak Dail nasihat. Dia kata, kalau balik besok, ajar orang ke syurga. Tercengang anak muridnya. Itu pergi semayang puasa tu, kan ke syurga? Itu bukan ngajak orang ke syurga katanya. Itu bukan ngajak orang ke syurga, itu sifat-sifat orang ke syurga. Nak ngajak orang ke syurga, kenal Tuhan, baru masuk syurga. Nak Tuhan tak kenal, macam mana masuk syurga? Ajar orang kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan, macam mana masuk syurga? Syurga itu dicipta orang yang kenal, orang yang bertauhid. Kalau orang tidak bertauhid, tak masuk syurga. Yang kedua, dirikan solat berjemaah 5 waktu dalam kawasan kamu. Dia pesan 2 patah aja. Bila balik kampung besok, sudah jadi pendakwah, jadi penceramah, ajar orang ke syurga. Bukan ngajak ke syurga semayang puasa. Itu ciri-ciri orang masuk syurga. Ajak orang masuk syurga, ajak orang kenal Tuhan. Bila dah kenal Tuhan, masuklah syurga. Ni semayang rajin tapi Tuhan tak kenal, mana ada syurga? Itu sifat-sifat orang masuk syurga. Semayang, puasa dan segala ibadah lain. Nak ngajak orang ke syurga, ialah kenal Tuhan.
Betapa ramai orang yang semayang, orang puasa, orang buat ibadat, tapi tak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan tu dengan 3 cara. Kalau tahu 3 cara tu, dia kenal Tuhan. Yang pertama, mengerti sifat yang wajibnya, mengerti sifat yang mustahilnya, mengerti sifat yang harus sebagainya. Itu orang kenal Tuhan namanya. Tapi semayang rajin, mengenal sifat yang wajib tak tahu, sifat yang mustahil bagi Tuhan tak tahu, sifat yang harus tak tahu, itu bukan namanya mengenal Tuhan namanya. Itu dia. Kalau 3 cara yang kita belajar, itu orang yang mengenal Tuhan. Sebab tu ilmu wajib belajar pertama dipanggil ilmu usuluddin, ilmu umbi agama. Dah Tuhan dah kenal, baru belajar ilmu yang kedua. Ilmu kedua dipanggil ilmu furu'uddin, ilmu cabang-cabang agama. Pokoknya belajar umbi ni dulu. Lepas tu yang kedua baru belajar cabang. Bila umbi elok, baru cabang elok. Kalau umbi tak elok, cabang elok ke? Dahan elok ke? Buah elok ke? Tentulah tak elok. Jadi ilmu furu'uddin tu ada 2. Ilmu cabang agama tu ada 2. Pertama ilmu fiqh, yang kedua ilmu tasawuf. Untuk menyempurnakan umbi agama itu, dia mesti ada cabangnya. Yang pertama ilmu fiqh, yang kedua ilmu tasawuf. Fiqh tasawuf merupakan ilmu cabang agama. Umbinya ilmu tauhid. Tapi kalau umbinya tak ada, cabang tak kuat, dahan tak kuat, buah pun tak kuat. Kalau buah pun tak sedap. Dia buah yang sedap tu umbinya elok, dahannya elok. Itu dia. Baru mengeluarkan buah yang sedap dimakan. Jadi mana bila seorang itu sudah mukallaf, wajiblah menuntut 2 ilmu. Yang pertama dipanggil ilmu usuluddin, ilmu umbi agama. Yang dimaksud ilmu umbi agama itu ialah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kenal Tuhan dulu. Kenal Tuhan itu merupakan umbinya atau perdunya seseorang itu untuk beramal berikutnya. Ya. Kalau tauhid 3 je ni. Tauhid 3. Tauhid 3 itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah punya. Itu ingat belajar Wahabi, itu pahaman Wahabi. Tauhid 3 tu. Dia belajar secara umum saja. Tapi tauhid ini dia belajar secara mendalam. Itu dia. Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah ni belajar secara dalam. Itu dia. Tidak hanya semata mengetahui zat Tuhan, tetapi belajar sifat-sifat yang wajib baginya. Mereka hanya mengetahui zat Tuhan saja, tapi tidak mengetahui sifat-sifatnya. Sebab itulah pandangan mereka itu kadang-kadang memujassimah, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Pasti tidak dapat membezakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Itu dia. Yang kedua, kita belajar ilmu furu'uddin, ilmu cabang agama, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Bila umbi dia elok, belajar cabang. Cabang tu nak menguatkan lagi umbi tu. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu fiqh pun kena belajar juga. Nak semayang kena fiqh, nak puasa kena fiqh. Kalau tak ada fiqh macam mana? Sebab tu ilmu tauhid tu ilmu nak kenal Tuhan. Tu kita belajar ilmu tauhid tu. Ilmu fiqh udah kenal pula nak nyembah amalan. Nak sembah semayang kena belajar ilmu semayang. Nak sembah puasa kena belajar ilmu puasa. Ilmu fiqh ilmu menyembah amalan. Nak sembah wuduk, belajar wuduk. Tak mau buat gitu saja. Kita kena tahu mana syarat, mana rukun, mana batal. Kalau tidak, kita tak tahu status yang kita sembah tu betul tidak. Itu dia. Ilmu tasawuf ialah ilmu orang yang bertuhan. Ilmu tasawuf ialah ilmu nak mengenal Tuhan. Ilmu fiqh ialah ilmu nak menyembah amalan. Dah kenal, kita sembahlah amalan kita. Kena belajarlah ilmu untuk ilmu yang bersangkut menyembah. Ada syarat, ada rukun, ada yang batal, ada sunat. Baru betul sembahnya. Ni rukun pun tak tahu, syarat pun tak tahu. Yang batal pun tak tahu, yang bantah aja. Mana jadi? Tak mau. Kemudian yang ketiga ilmu cabang. Yang ketiga itu ilmu cabang, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf nak jadi orang yang bertuhan, kenal udah, sembah udah. Tapi kalau tak belajar tasawuf, menyebabkan kita tak termasuk seperti orang yang bertuhan. Kerana kalau orang yang belajar tasawuf ni, dia sentiasa hidup dalam bertuhan. Apa ciri-ciri orang yang bertuhan?
dapat nikmat dia syukur, tu orang bertuhan lah. Dapat bala dia bersabar, tu ciri orang bertuhan lah. Dapat taat, ingat tu taufik hidayah Allah, bukan sebab usaha kita tidak boleh bekas, tetapi suruh berusaha, tapi bukan sebab usaha sebab kita cerdik, kita pandai, kita boleh beramal dan sebagainya, tapi dengan taufik hidayah Allah. Dapat pula ustaz cepat-cepat taubat, kita bukan maksum. Dalam setahun mana ada 9 taatnya, kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat. Bila taat syukurlah. Datang maksiat cepat-cepat taubatlah. Kita bukan maksum. Itu ciri-ciri orang bertuhan. Nak jadi ciri-ciri orang bertuhan, hendaklah belajar tasawuf. Ilmu tauhid tu kita belajar supaya iman tak rosak, jangan binasa iman. Ilmu fiqah tu supaya jangan binasa amal zahir kita. Sembahyang dah bagus, tapi perkara yang batal sembahyang tak belajar, batal lah amal zahir kita. Ilmu tasawuf, ilmu nak melihara supaya pahala tak hilang. Rajin dah beramal tapi pahala hilang. Perkara yang membinasakan amal tak belajar. Perkara yang membinasakan amal kena belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itulah yang dapat mengetahui apa sebab binasa amal itu. Rajin sembahyang, datang riak, habis binasa ibadat. Rajin ngaji, nak semaah, dengar ada orang. Kalau tak dengar orang, tak puas. Tiap kali beramal, nak khabar kat orang semua. Awak semalam tak tidur, teman baca, kau dapat 5 juzuk. Kalau tak cerita, tak puas kan? Nak cerita juga. Dia tak tidur, yang kedua dapat baca Quran 5 juzuk. Bila cerita tu lapang sekali-kalinya. Lantaklah kamu 1 juzuk, 30 juzuk pun hafal. Apa yang cerita kat orang? Udah rajin beramal, dia tidak melihara perkara yang batal amal. Ada syiriknya. Tuhan nak tengok, makhluk nak tengok. Itu syirik khafi namanya. Syirik yang tersembunyi membinasakan pahala amal. Sebab itu kena belajar ilmu usuluddin tadi. Kenal Tuhan baru boleh kita beribadat. Sebab itu kita sudah belajar tujuan kita bertauhid kerana 2 perkara. Tujuan besar belajar tauhid kerana 2 perkara. Yang pertama nak memelihara iman. Iman tak boleh jaga kalau tak boleh tauhid ni. Kalau tak kenal Tuhan, iman tak boleh jaga. Yang kedua kita belajar tauhid kenapa? Kerana nak menyempurnakan ketaatan. Seseorang tak boleh menyempurnakan ketaatan kalau tak kenal Tuhan. Kalau orang tu nak menyempurnakan ketaatan, dia kenal Tuhan. Kalau tidak, tak boleh. Dia tak dapat klasifikasikan mana suruhan, mana larangan. Adakah orang yang kenal Tuhan, suruhan membuat, larangan buat? Orang yang kenal Tuhan, dia larangan ditinggal, suruhan buat. Tapi dia larangan membuat, suruhan buat. Dapatkah menyempurnakan ketaatan? Jadi orang bertauhid ni, dia bawa yang apa kata suruhannya. Dia, kalau terkena dia kemaksiatan, cepat-cepat taubat, tu saja. Jadi kita bukan maksum. Tapi jangan sepanjang masanya larangan pun buat, suruhan pun buat. Itu tak dapat sempurna ketaatan. Tak dapat sempurna. Besok takut suka-suka sama berat. Kawan orang sembahyang, judi-judi juga. Kawan orang sembahyang juga, minum arak juga. Jadi takut sama berat besok. Bila sama berat, besok kita di akhirat dipanggil, besok pada mahsyar nanti ada 4 golongan yang dihisap. Sebelum masuk syurga, manusia tu ada 4 golongan dihisap daripada mahsyar nanti. Yang pertama dipanggil ashabul yamin, iaitu golongan orang belah kanan. Siapa orang belah kanan? Orang rajin sembahyang, orang rajin puasa, rajin haji. Orang yang taat pun dihisap sebelum masuk syurga, nak teliti. Betul ke taatnya? Sempurna ke syaratnya? Sempurna ke rukunnya? Sempurna ke pahalanya? Tak batal ke pahala? Tidak. Ada. Yang kedua dipanggil ashabul shimal, orang sebelah kiri. Kalau orang kiri dia tentulah orang yang kafirnya, orang maksiatnya. Dan yang ketiga dipanggil as-sabiqun. As-sabiqun golongan yang pertama beriman dengan Nabi, yang mempunyai cobaan-cobaan, dugaan-dugaan, ujian-ujian begitu berat, tapi iman mereka kuat. Itu pun dihisap pada mahsyar nanti. Dan golongan yang keempat yang dihisap pada mahsyar dipanggil ashabul araf. Siapakah ashabul araf? Ashabul Ahraf ialah orang di atas dunia yang kemarin dia mencampur kebaikan dan keburukan. Suka-suka sama berat. Baik 50, jahat 50. Itu dipanggil Ashabul Ahraf. Orang yang tiga dia dah suka-suka tu ke syurga, tu ke neraka. Ya Ashabul Ahraf, inilah orang yang paling lama berhisab di padang mahsyar nanti.
Tak tahu bila Tuhan nak buka kes, wallahu alam. Tapi yang 3 dia dah tentu dah. Yang syurga, neraka. Tapi asal belum araf, duduk di padang mahsyar, tak tahu akan bila selesainya. Berapa lama, wallahu alam. Selagi Tuhan tak buka kes, lagi itulah tak buka. Itu dia. Yang 3 tu dah terus dah. Kalau syurga, neraka. Siapa ke soal belum araf tadi? Iaitu orang yang berat timbangan amal baik dan buruknya. Pasal apa? Pasal dia tadi tak dapat menyempurnakan ketaatan kalau tak kenal Tuhan. Baik pun buat. Buruk pun jahat buat. Sembayang juga. Cukup doyan juga. Kira doyan orang dengan kita. Semua campur. Diborong sekali. Apa sukat-sukat, udah 50. Saya berat. Payah. Jadi ilmu yang dua-dua tadi wajib belajar. Yang pertama dipanggil ilmu apa? Bila seseorang itu mukallaf, wajiblah baginya menuntut 2 ilmu. Yang pertama, apa ilmunya? Ilmu usuluddin. Apa ilmu usuluddin ni? Ilmu umbi agama atau perdu agama. Yang dimaksud ke umbi atau perdu, ilmu tauhid. Kena belajar ilmu tauhid. Ilmu mengesahkan Tuhan. Jangan syirikkan dengan sesuatu. Yang kedua dipanggil ilmu furu'uddin, ilmu cabang agama. Yang dimaksud ilmu cabang agama itu dua. Yang pertama ilmu fiqh, yang kedua ilmu tasawuf. Wajib belajar sekadar berdoain. Lebih-lebih tu perlu kifayah. Kalau nak jadi penceramah, dia kena belajar lebih sikit lah. Kalau sekadar untuk mengesahkan amal kita, cukuplah sekadar berdoain saja. Contohnya berdoa ilmu tasawuf hak mana? Berdoa ilmu fiqh hak mana? Perdoaan ilmu tauhid hak mana? Contohnya sekadar perdoaan yang wajib belajar dalam ilmu tauhid ialah sehingga seseorang itu dapat membezakan mana yang qadim, mana yang muhdas. Kena yang sebenar-benar ada dengan yang baru. Muhdas tiap-tiap benda yang dicipta. Isi langit, isi bumi. Bezakan. Tuhan tak sama dengan isi langit, isi bumi. Jangan disamakan. Kalau Tuhan bersifat qudrat, jangan samakan isi bumi bersifat qudrat beri bekas juga. Dapat membezakan. Nak dapat membezakan ini tidak ada jalan lain kecuali mengikuti sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Ketika itu terasinglah kita, tak sama dalam membezakan Tuhan dengan makhluk. Contoh, kita wujud, Allah Ta'ala wujud. Betul tak? Allah Ta'ala bersifat wujud, kita bersifat wujud. Kita klasifikasikan. Wujud yang qadim tu macam mana? Wujud yang muhdas tu macam mana? Yang muhdas maksudnya benda yang dicipta. Langit, isi langit, bumi, isi bumi. Kita pun wujud, Allah Ta'ala pun wujud. Apa beza wujud kita dengan wujud Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ada sifat wujud, kita pun ada sifat wujud. Jadi kalau tak belajar, kita tak dapat membeza wujud Tuhan dengan wujud kita sama pula. Wujud kita ni, apa dia? Didahului oleh tiada, apa tu baru ada. Dapatlah kita bezakan. Wujud Tuhan tidak didahului tiada, dia sudah qadim. Dia sudah ada. Ketika itu dapatlah kita klasifikasikan yang qadim dengan yang baru. Kita pun wujud, tapi wujud kita didahului oleh tiada. Mula asal tak ada. Kemudian dia adakan Tuhan. Baru ada kita. Wujud Tuhan tidak didahului oleh tiada, dia sudah sedia ada. Baru dapat beza yang qadim. Untuk dapat beza mana yang qadim, mana yang baru, tidak ada yang lain kecuali mengetahui sifat-sifat yang wajib baginya, yang mustahilnya, yang harusnya. Baru dapat bezakan mana yang qadim, mana yang muhdas. Yang qadim yang sedia ada. Yang muhdas, tiap-tiap benda yang dicipta. Langit, bumi, isi langit, isi bumi. Tak sama. Tuan Rama dengan Rama sama ke? Tuan Rama dengan Rama sama ke? Tentu tak sama. Begitulah, yang mencipta dengan barang yang cipta mana sama. Tetapi kenapa disamakan? Tuhan memberi bekas, makhluk beri bekas. Kan kenyama namanya. Tuhan beri manfaat, makhluk beri manfaat. Bukan kenyama namanya. Maksud tak dapat kita klasifikasikan, membezakan mana yang qadim, mana yang baru. Betul kena belajar ilmu tauhid itu. Itu sekadar berdoa ilmu tauhid ialah tulis. Sekadar berdoa ilmu tauhid ialah lain kali buat buku yang penyegan sangat. Tanya tak tahu, tanya tak tahu. Tapi tanya duit tahu. Ni duit apa? RM5 hijau. Tandanya hijau. Ni apa? 10, tandanya merah. Tapi tanda-tanda kewujudan Allah Ta'ala tak tahu. Boleh? Ya.
Sekadar fardu ain mutahid. Bismillahirrahmanirrahim. Sekadar fardu ain mutahid ialah sehingga seseorang itu, siapa seseorang itu yang mukallaf lah, sehingga seseorang itu dapat membezakan mana yang qadim, mana yang baru ataupun yang muhdas. Itu sekadar fardu ain. Itu sekadar fardu ain mutahid, sehingga dapat seseorang itu dapat beza mana yang qadim, mana yang muhdas atau mana yang baru. Itu dia. Jadi tak dapat mengetahui mana yang qadim, mana yang baru, kita mesti terlibat dalam mengerti sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan, sifat yang mustahilnya, sifat yang harus, baru dapat kita membezakan mana yang qadim, mana yang baru. Sifat Tuhan tak sama sifat kita. Itu dia. Kalau tak belajar, tak dapat kita nak membezakan. Itu sekadar fardu ain dalam ilmu tauhid. Sekadar fardu ain fiqh hak mana? Tulis sekadar fardu ain wa fiqh. Sekadar fardu ain wa fiqh ialah sehingga seseorang itu dapat membezakan mana syarat, mana rukun, mana yang membatalkan. Kalau tak tahu syarat, tak sah sembahyang. Tak tahu rukun, tak sah sembahyang. Tak tahu yang batal sembahyang, tak sah sembahyang. Walaupun anda tidak boleh milang satu persatu, tapi anda yakin dalam rukun sembahyang ada syarat, ada rukun, ada yang batal. Tapi teman nak milangnya tak tahu, lepas hukum syarak. Tapi teman yakin dalam sembahyang tu ada rukun, ada syarat dan batal. Nak milang, teman minta maaf. Kalau tingkat semua rukun batal, tingkat semua sunat batal. Tapi teman nak milang tak ingat. Tapi teman tahu rukun 13 tu ada syarat, ada rukun, ada batal. Lepaslah fardu ain. Ini bagi orang yang benar. Yang tak benar dia tahu rukunnya begini, sunatnya begini, syaratnya begini. Kalau kata-kata mereka semayang tahu ke rukun 13 tu mana syarat, awak bantah je, automatik tak sah semayangnya. Pasal kalau dia tingkat semua rukun batal, tingkat semua syarat batal. Dia mesti ada dalam sembahyang ada syarat, ada rukun yang batal. Macam rukun uduk. Mereka tahu ke rukun uduk ni? Tahu. Mereka tahu mana syarat dan rukun? Awak nyebut tak tahu, tapi awak yakin ada syarat dan rukun yang batal lah. Kalau kata awak bantah, dia main uduk, awak uduk lah. Mana mahu? Pasal dia tak tahu status uduk tu. Awak nak milangnya tak tahu mana syarat, mana rukun batal. Tapi awak tahu dalam rukun uduk tu ada syarat, ada rukun, ada yang batal. Lepaslah fardu ainnya. Kalau kata rukun uduk semua rukun batal sama uduk tu. Kalau semua syarat batal uduk tu. Kita beramal nak dengan ilmu. Amal tidak boleh tanpa ilmu. Amal tu ibarat seperti roh. Ilmu tu ibarat seperti roh. Amal tu ibarat seperti jasad. Kalau tak ada roh, tak bergerak orang tu. Begitu dia, tak bergerak amal kau tak ada ilmu. Dia mesti setiap amal mesti dengan ilmu. Dia tak boleh agak-agak aja. Kalau tak boleh ingat, tikatkan. Teman nak bilang satu persatu, teman tak ingat. Tapi teman tahu rukun uduk tu yang 6 tu ada syarat, ada rukun, ada yang batal. Tapi teman nak bilangnya tak tahu, tak ingat teman. Tapi kalau bilang duit tu ingat kot, lepaslah. Tapi jangan tingkat semua rukun, semua syarat. Menyebabkan batal uduk. Begitu semayang. Itu sekadar fardu ain fiqh ialah sehingga seseorang itu dapat membezakan mana syarat, mana rukun, mana yang batal. Lepaslah fardu ainnya, tak berdosa lah orang itu. Kalau tak tahu syarat, tak tahu rukun, tak batal, orang itu berdosa. Apa dosanya? Kerana meninggal fardu ain. Sedangkan fardu ain itu wajib belajar. Kalau tak lepas, kita bawa sampai tumpul. Tu je. Tu dia. Tengah masa ni tak siapa nanya. Tapi dalam kubur start akan ditanya. Tu dia. Soalannya 5 saja. Tetapi nak jawab 5 tu makan masa. Dalam kubur ada soalan tauhid. Dalam kubur ada soalan fiqh. Dalam kubur ada soalan tasawuf. Walaupun mikir dah hafal, kalau mungkar nangkir cakap marabuka, teman jawablah Allahu Rabbi.
Kau tanya lagi mana Nabi juga, teman jawablah Muhammadun Nabiyyi, senang aku begitu. Soalan yang 5 tu dalam kubur, 3 daripada ilmu tauhid. Tak selesai. 5 soalan dalam kubur tu yang tanya Munkar Nakir, 3 daripada ilmu tauhid. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Boleh jawab Allah Rabbi, sifat Tuhan pun tak tahu. Bila tak tahu, mana dia tak kenal. Bila tak kenal, boleh jawab kan? Ini Tuhanku, tapi dia tak kenal. Macam kita, kalau tak kenal bapak kita, nampak jawab, ini bapak aku. Kena nampak muka tu. Bila aku beranak dengan kamu? Tuhan ciptakan kita supaya mengenal dia. Tuhan ciptakan kita supaya mengenal dia. Kalau tak kenal dia, macam mana? Tak kenal Tuhan yang punya alam ni. Hari-hari ngambil hazanah tapi tak kenal Tuhan yang punya alam. Tak patutlah. Jadi kita dalam soalan dalam kubur tu 5 daripadanya 3 tauhid. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. 1 fiqh, ma qiblatuka. Mana kiblat kamu? Boleh jawab. Al-Ka'batu qiblati. Kaabah kiblat aku. Ya. Ada tak belajar semayang? Ada tak belajar ilmu semayang? Ada. Bila kita semayang, kita kena belajar ilmu semayang. Mentak boleh jawab. Al-Ka'batu qiblati. Ilmu semayang pun tak tahu. Sebab itu di akhirat nanti ada 2 golongan orang yang muflis. Orang yang bankrupt. Yang pertama sekali, dia beramal binasa amalnya disebabkan beramal bukan kerana Allah. Yang kedua, dia beramal tetapi tanpa ilmu. Ini orang muflis di akhirat nanti. Amal banyak, suka-suka dia muflis, bankrupt. Pasal amalnya tak sah. Main buat saja. Dan yang terakhir soalan kubur, soalan tasawuf. Ma ikhwanuka, siapa saudarimu? Dia saudara ini bukan saya saudara, tapi sekalian muslimin dan muslimat semua saudara kita. Kalau kita bermusuh dengan saudara kita, berjawab, al-muslimuna wal muslima ikhwani. Biarlah orang buat jahat dengan kita, tapi kita baik dengan dia. Itu caranya. Tak boleh jawab. Tak Nabi. Dia buat baik dengan orang baik dengan dia dan berbuat baik kepada orang tidak baik dia. InsyaAllah boleh jawab. Kita, kalau orang baik dengan kita, ampu sana, ampu sini akan main. Kalau orang tak getik, kita getik. Mau nyampah ni. Selisih tu, nyesal. Sia aku jumpa dia tadi. Pasal dia tak yakin rukun iman yang ke-6 itu. Pasal umbi agama tak belajar. Ya, rukun iman yang ke-6 apa? Wal qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Percaya qada baik, qada tak minallah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik Allah Ta'ala. Yang baik tu disuruh. Yang tak baik tu ditegur. Dia. Semua daripada dia. Mana ada Tuhan lain pula? Kalau orang baik yang kita, tu tanda Tuhan nak bagi kita ujian. Tuhan tak bagi pula orang lain marah kita. Tuhan nak bagi ujian tak? Sabar tak sabarnya. Jadi kalau orang, bila kita rasa orang membuat kita berbagai-bagai, rujuklah rukun iman yang ke-6. Kerana sudah ditakdirkan, bukan baru ini, sudah pada masa azali lagi. Ada orang suka kita, ada orang tak suka kita. Jadi apa sebab itu kita mikir dalam no? Yang suka kita, syukur kepada Tuhan. Kerana Tuhan bagi orang tu suka kita. Yang tak suka kita, sabar. Tuhan nak uji aku. Barulah kuat. Benda kalau tak uji, tak nampak kuatnya. Macam kereta sebelum jual. Kejenuh dan round sana, round baru jual. Mana lepas, bawa terus bagi jual je. Cabut, tanpa cabut mentor, cabut tayar mangkuk kita. Dia bawa race laju-laju berapa kilometer, baru dijualnya. Begitu amal tadi. Sebab Tuhan kata dalam Quran, la taqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu jangan kamu semua berkata amanna, kami semua beriman, wa hum la yuftanun, sebelum mereka diuji. Bila diuji, baru tahu siapa yang dikatakan beriman itu. Ketahanannya itu. Okay, kita sambung ni. Iaitu muka surat 4 kita berhenti kemarin ya. Adapun ilmu pengetahuan selain daripada rukun Islam, iaitulah yang dinamakan ilmu fiqh. Selain daripada rukun Islam tu ilmu fiqh.
maka wajiblah pula atas tiap-tiap orang yang mukallaf ia mengetahui akan segala ilmu yang wajib atasnya. Seperti semayang ni mufiqah ni, dan puasa mufiqah juga. Demikian pula amalan-amalan sunat atau segala akad yang hendak dikerjakan olehnya kerana tidak sah beramal dengan kejahilan. Apa dalil kitab Matan Zubat sana. Apa kata dalam kitab Zubat sana kalam Syekh Ibn Ruslan, dia kata apa? Fa kullu min bighairi ilmin ya'mal a'malahu mardudatun la tuqbalu. Maksudnya tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalan itu dibalik kepadanya, dicampak kat muka dia, iaitu tidak diterima. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu dibalik pada dia. Dia semayang, campak balik semayang kat dia. Dia puasa, campak balik puasa kat dia. Pasal apa campak? Pasal dia beramal tanpa ilmu. Dia. Dan ditolak, tak terima. Jadi beramal tanpa ilmu ni dicampak balik kat dia, kemudian tidak diterima. Itu menandakan kita wajib beramal itu dengan ilmu. Jika ditanya orang, mana lebih ilmu, mana lebih amal, apa dia jawab? Jika ditanya oleh seseorang, mana kelebihan ilmu dan amal, apa kita nak jawab? Bantah yang kita kumpulkan. Semua jawapan tu dialu-alukan. Kalau dia tanya orang, mana lebih ilmu, mana lebih amal? Sekali lagi, jika ditanya orang, mana lebih ilmu, mana lebih amal? Ilmu lebih ke amal lebih? Amal. Ada kata ilmu lebih, ada kata amal. Dua-dua salah. Jawapannya, kedua-duanya sekali. Ada ilmu tak ada amal tak guna. Ada amal tak ada ilmu tak guna. Dia mesti berganding-ganding. Siang lawannya malam. Tak ada apa lebih. Siang 16 jam, malam 12 jam. Mangkuk kita. Dia mesti seimbang. Tuhan jadikan semua seimbang. Dia ada lawannya. Jahil lawannya ilmu. Itu dia. Siang lawannya malam. Jadi kalau tanya orang mana lebih ilmu ni amal, jawabnya kedua-duanya sekali. Mana boleh salah satu? Ilmu banyak, bercerita agama kemarin, Tuhan panggil dia Nuhin je. Kalau cerita pasal agama pok-pek. Tapi bila Tuhan panggil, Zuhur hidup, Asar hidup, atau berguna. Yang kedua, amal kemain. Awak bukan saja perlu yang sunat-sunat teman yang tahajud, terkejut je tahajud. Tapi ilmu tak ada. Mana mau? Jadi kedua-duanya sekali. Jadi kita tanya orang mana kelebihan ilmu dan amal, jawab kedua-duanya sekali. Ada ilmu tak amal rugi, ada amal tanpa ilmu rugi. Jangan katakan salah. Ya. Baru kita beramal. Yalah, itu pasal nak ada dua tadi. Ilmu dah dulu. Kedua-dua sekali. Dapat ilmu terus amal. Baru beramal. Dia kedua sekali. Dapat dia gimana ilmu? Kita ilmu dah dulu. Ya, kan mana kedua kena bawa. Apa ilmu terus amal, dapat ilmu terus amal. Dia tak boleh tinggal salah satu. Iyalah. Tapi dari segi kelebihan dia dua sekali. Iyalah. Ya. Kalau kita tak gunakan ilmu, tak beramal, baru tak guna. Tak guna. Kita guna ilmu. Ilmu dulu kita tentu. Tapi dia kata mana lebih. Dia kan kata mana dulu. Mana lebih antara ilmu dan amal? Bila ada tak ada ilmu, Ya. ilmu dah dulu. Betul. Bila dah ada ilmu, baru kita beramal. Jadi kalau kita ada ilmu, kita beramal, baru tak diguna. Betul. Betul tu. Boleh ambil teliah tu, ngajar. Okey, soalan lagi. Dalam banyak bala-bala ni, bala yang paling besar apa dia? Dalam banyak bala apa yang paling besar? COVID-19 kecil ya, esok 3 tahun insya-Allah hilang lah. Apa kamu? Dalam banyak bala apa yang paling besar? Bala melawan ibu bapa. Kenapa? Pasal dia boleh tunjuk dengan sebenarnya. Tak apa. Okey, kita terima itu.
Terima. Itu kita memang ada bukan. Jawapan semua kita terima. Kita nak muzakarah, mengingat. Bala yang paling besar ialah bila seseorang tu lupa kepada Allah. Bila lupa kepada Allah, dia dahaka kepada dirinya sendiri, dahaka kepada ibu bapa dia, dahaka sesama makhluk. Itu bala yang paling besar. Bila seorang itu lupa kepada Allah. Kalau dia tidak lupa, nak supaya jangan lupa kepada Allah, itu belajar ilmu tauhid tadi. Kerana orang yang belajar tauhid sajalah yang tidak lupa kepada Allah pasal dia kenal Allah. Kalau tak belajar ilmu tauhid, dia tak kenal Allah, dia tahu Allah, dia kenal dan tahu lain. Macam di pendiat ni, orang tahu di sini ada surau kan? Betul tak? Semua tanya ada surau, tetapi dia belum kenal lagi. Dia tahu je. Tapi kalau dia tahu dah kenal, penuhlah surau ni. Dia masalah dia tahu saja, dia tak kenal. Kalau dia tahu dan kenal, penuhlah surau. Dia masalah lebih banyak tahu daripada kenal. Yang kenal sikit. Sebab itulah sedikit je daripada orang yang memakmurkannya. Okey, soalan yang kedua. Belum kita nyambung. Apakah zalim yang paling besar? Mencuri zalim. Ya, minum arak zalim. Inaya orang zalim. Jadi yang paling besar sekali apa? Ialah syirik kepada Allah. Menduakan Tuhan dengan sesuatu. Itu paling besar. Dosa lain bila taubat, Tuhan ampun. Tapi dosa syirik tidak diampun. Betul, dosa ini terbahagi kepada 3 bahagi. Kepada 4 bahagi. Ada dosa yang diampun. Yang kedua ada dosa yang tidak diampun. Yang ketiga ada dosa yang diampun tapi lekat. Itu dia. Itu dia. Dosa ada 3 bahagi. Yang pertama ada dosa yang diampun. Yang kedua dosa yang tidak diampun. Yang ketiga ada dosa yang diampun tapi lekat. Walau dia bertaubat, dosa itu lekat juga. Itu dia. Dosa yang diampun mana? Bila seorang melakukan perkara yang haram, lalu dia bertaubat, maka Allah tak ampun. Dosa yang tidak ampun bila meninggal perkara yang fardu, tidak memadai kalau tidak qada. Dia kena ganti dulu. Nak taubat dan ganti sekali. Kalau dia taubat tanpa ganti, dosa tidak diampun. Dan yang ketiga, dosa yang diampun tapi lekat, iaitu syirik kepada Allah. Ini digambar dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengampun segala dosa kecuali syirik, walaupun ia bertaubat, tapi dosa syirik itu tetap lekat. Itu Allah hisabuh, ada Tuhan lah hisab mereka itu. Kalau Tuhan nak ampun, dengan rahmat dia. Kalau tak ampun, itu dengan keadilan dia. Pasal kita mencuaikan masa hidup atas dunia ini. Sepatut belajar ilmu yang tidak mensyirik pada dia, tapi kita tak belajar. Okey, kita tengok sama lagi. Dia kata apa? Dalil amal ni kalau tanpa ilmu tadi, maka ibarat seperti apa kata? Tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalannya itu dibalikkan kepadanya, iaitu tidak diterima. Jadi setiap amal ni mesti dengan ilmu. Itu dia. Kalau tak ada ilmu, maka amal yang kita buat tu dicampak oleh dia dan tidak diterima. Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dalil wajib untuk ilmu tu. Itu berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Ibnu Adi wal Baihaqi. Apa kata Nabi kita? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu wajib atas setiap orang muslim. Itu dalil tentang apa ni, kewajipan menuntut ilmu tu sebagaimana yang disabda Nabi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Satu ayat muslim wal muslimah. Kul muslim wal muslimah. Satu ayat yang lain. Jadi mana menuntut ilmu tu wajib atas orang muslim itu. Mana ilmu wajib tadi? Yang dua tadi. Ilmu usuluddin dan ilmu furu'uddin. Itu wajib. Selagi dia benar muslim, Islam, maka wajiblah ia menuntut dua ilmu tadi. Kerana kedua-dua ilmu itulah yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian seterusnya, muka surat 6. Wajib ma'rifat. Dia ini mengenal Allah. Jadi mengenal Tuhan ni wajib. Dia. Nak kenal Tuhan ni dengan 3 cara. Tidak ada jalan lain. Mesti melalui 3 cara. Yang pertama, mengerti sifat yang wajibnya, mengerti sifat yang mustahilnya,
mengetahui sifat yang harus sebagainya. Itulah jalan untuk nak kenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan melalui sifatnya saja. Kita tidak suruh mengenal Tuhan dengan zat. Kerana zat Tuhan itu bersifat mukhalafatul lil khawadis. Dia tak serupa dengan makhluk. Kalau dapat dia gambar-gambar semua makhluk, itu bukan Tuhan. Tiap-tiap yang digambarkan Tuhan begitu, begini semua, itu bukan Tuhan. Kerana zat Tuhan itu tidak dapat digambarkan oleh akal kita ini. Tetapi kita dapat melihat kebesaran Tuhan dengan ciptaan-ciptaannya. Takkanlah di dunia tak ada tukang buatnya. Mesti ada tukang buatnya. Pasal apa tidak diberat mengerti zat Tuhan itu? Kerana akal manusia tidak sampai ke situ. Kerana banyak lagi benda-benda yang gaib. Mengenal Tuhan itu termasuk benda-benda yang gaib. Kita hanya wajib iman saja. Banyak lagi benda-benda yang gaib yang tak terjangkau oleh kita. Susah tentang Tuhan tu gaib. Ciptaan dia yang gaib pun kita tak mampu untuk nak mengerti mana rupanya. Contoh apa ciptaan Tuhan yang gaib itu? Seperti angin. Angin ialah antara benda-benda yang gaib. Nak mengetahui zat angin tu sampai gila kita mikir. Kalau pikir-pikir tak jemputan ya Pak. Kita hanya wajib bila ada angin saja. Melalui apa? Sifat. Ada sejuk, ada angin. Tunjukkan angin mana apa? Wallah, itu benda gaib yang Tuhan cipta. Kita dapat mengetahui angin itu melalui sifatnya. Sejuk saja. Tapi zat angin tu tak dapat kita kata. Kalau fikir-fikir, bertambah jemputan jawab. Tuhan tak suruh begitu. Sebab itu kata Nabi kita, tafakkaru fi halqillah. Hendaklah kamu fikir apa ciptaan-ciptaan Tuhan. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan fikir tentang zat Tuhan. Tuhan kata kamu tak boleh sampai mikir begitu. Benda yang gaib yang aku cipta pun kamu tak dapat lihat, apatah diri aku yang gaib. Tuhan punya segala gaib. Malam. Malam bukan perkara gaib. Kita melalui malam melalui apa? Kita dapat mengenal malam tu melalui apa? Sifatnya. Apa sifat malam? Cukuplah. Tak payahlah nak buat kajian mana apa zat malam ya. Tambah lagi orang tanya jemputan yuk. Kerana Tuhan tahu manusia fikiran dia tak mampu mikir benda-benda yang gaib itu. Cukuplah kita sekadar mengetahui perkara-perkara yang gaib itu. Sebab itu kalau kita belajar ilmu tauhid, kita kena belajar 4 rubuk di dalamnya. 4 bahagian belajar satu. Ada dipanggil uluhiyah, uluhiyat, ada dipanggil an-nubuwat, ada dipanggil sam'iyat, ada dipanggil al-ghaibat. Itu dia. Jadi 4 itu kita akan belajar besok macam mana ceritanya. Ini kita sebagai rambang-rambang sebelum nak pergi masuk dalam lagi dia. Jadi kita fikir tentang apa-apa yang Tuhan jadi. Tuhan jadi langit, Tuhan jadi bumi. Contoh Tuhan jadikan langit, Tuhan jadi bumi. Lalu turunlah daripada langit itu air hujan. Contohnya. Langit itu ibarat seperti bapa kita buat misalan. Bumi itu ibarat seperti ibu kita. Lalu bapa menurunkan benih ke bumi. Lalu kembunglah bumi itu. Akhirnya mengeluarkan tanaman-tanaman. Bila benih, bila ada air kan, dia akan tumbuh. Tentulah ada yang menjadikan langit, mestilah ada yang menjadikan bumi. Mana boleh jadi sendiri. Macam kita masuk surau lah. Masuk ada tak cicak. Nunjuk ke apa tu? Kita nak buat cicak, nunjuk ke ada cicak. Takkanlah tak cicak ada orang yang berak yang tak ada. Begitu yang menjadikan langit bumi ni, takkanlah tak ada. Mana boleh jadikan sendiri? Mesti ada penciptanya. Macam nasi, boleh jadikan sendiri je. Depan makan terus suap ke mula-mulanya daripada apa? Padi ya. Lepas tu diproses jadi beras. Lepas tu dimasak jadi nasi. Tapi siapa yang menjadikan? Pusing-pusing mesti ada yang menjadikan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaannya. Jadi dia kata dalil bahawa ilmu ma'rifah tu Jalla wa Azza itu terdahulu kewajipannya daripada lain-lain ilmu. Iaitu dari kitab Zubat juga. Dia kata dalam banyak-banyak ilmu yang lain tu, ilmu ma'rifah kenal Tuhan tu mendahului ilmu-ilmu yang lain. Bila dia kenal kepada pencipta, baru kita dapat melihat ciptaan-ciptaannya.
Tapi kalau tak kenal pada pencipta, kita terlalu banyak melihat ciptaan-ciptaan. Bila terlalu banyak melihat ciptaan-ciptaan, tak kenal yang mencipta. Sebab itu sampai bila semayang kunci hilang pun ingat. Bila semayang duit hilang pun ingat. Pasal kita terlalu banyak melihat ciptaan-ciptaan. Tidak melihat kepada pencipta. Bila kita terlalu banyak melihat ciptaan-ciptaan, sehingga semayang pun masuk. Esok nak meracun, esok nak nala, esok nak nori. Pasal otak kita dulu melihat ciptaan-ciptaan, tidak melihat kepada pencipta. Itu jadi masalah. Bila kita banyak melihat pada ciptaan, maka penuhlah otak kita ciptaan. Nampak bumi, isi bumi, nampak langit, isi langit. Itu je lah. Tapi tak nampak siapa menjadikan isi langit. Saya nampak isi bumi. Sehingga semayang pun dicuri-curi oleh ciptaan. Boleh tu Allah Akbar. Kalau tak hujan, makan mi helam botek. Sedap ni kata. Dalam semayang pun lari. Tak semayang lagi lari. Pasal apa? Pasal melihat ciptaan-ciptaan lebih banyak daripada melihat kepada yang mencipta. Sebab itu orang sudah melihat pada pencipta yang banyak-banyak, tak banyak sangat fikirannya. Pandang yang banyak pada yang satu. Dah hilang dah yang banyak dah. Pandang yang banyak, lihat yang satu. Dah hilang yang banyak. Pandang yang satu je. Bila kita sembahyang, Tuhan kata yang Quran apa? Aqimis salata la zikri. Tuhan kata, dirikan sembahyang aku. Tapi kalau terlampau banyak melihat ciptaan-ciptaan, dah lupa kepada ingat pada Tuhan. Boleh je Allah Akbar, lepas tu dah lama yang benar pula imam ni, perut dah lapar, kata dah lapar pula. Lepas tu pula orang suruh beli gula dah habis. Sedangkan masa semayang begitu pendek. Satu hari Tuhan jadi buat 24 jam kan? Ya, satu hari 4 jam kan? 1 jam 60 minit. Kalau kita campur-campur semua sekali, satu hari Tuhan bagi pada kita ni, tak kira orang susah, orang senang, orang sakit, orang sihat, orang kaya, orang miskin, Tuhan bagi sama je ada 1440 minit setiap individu. Semayang berapa minit kita gunakan? Kita ambil semayang 2 rakaat, ambil 3 minit. Semayang 3 rakaat, kita ambil 4 minit. Semayang yang 5 rakaat, kita ambil 5 minit. Jadi kita campur semua. Berapa minit untuk semayang? Daripada 1440 minit tadi. Semayang yang 2 rakaat, ambil 3 minit. Semayang yang 3 rakaat, ambil 4 minit. Semayang yang 4 rakaat, kita ambil 5 minit. Berapa minit semua kita semayang? Sehari. Ni tak boleh menyaga lambat ni. Yang 4-nya ada 3. 4 ambil 5 dah 20. 5 kali 3 15 minit. Yang 3-nya, yang semayang 3 rakaat, 4. 19. Ya. Yang 3 2 rakaat ambil 3. Berapa? Itu kira orang dulu, matematik orang dulu. 1440 minit. Tolak tadi berapa semua sekali? Berapa minit semua semayang? Sekali ulang. Semayang yang 2 rakaat ambil 3 minit. Semayang 3 rakaat ambil 4 minit. Semayang yang 4 rakaat ambil 5 minit. Yang 4 rakaat 3 kan? Zuhur, Asar, Isya. Kita ambil 5 minit. 3 ke 5 dah 15. Yang 3 minit ambil 4. 15 yang 4 dah 19. Ya. Kemudian yang 2 minit ambil 3 minit. Berapa? 22 minit je. Takkan 20 minit pun dah masuk juga. Melampau. Boleh siap ke 20 minit nak pergi beli ikan, nak menjala? Pasal apa? Pasal kita terlalu banyak melihat ciptaan-ciptaan. Sebab itulah 25 minit pun kita masuk benda yang lain. 1440 minit tolak 22 minit. Berapa baki lagi? Ini orang menyaga rugi ni. 1000? Betul, ya. Cuba buka kalkulator, apa guna kalkulator? Tempah kalau tak guna. 1440 tolak dengan 22 minit. Berapa? Ya ke? Betul, betul yuk. Cik sah kan? Cuba buka kalkulator. 1440 minit tolak 22 minit. 1000?
1418 minit. Yup, ini kalau menyagi rugi saja. Yang 1418 minit pergi lincin, nak pergi pasar raya ke, nak pergi Norway ke, nak pergi nak kebun, tak. Tapi yang 22 minit ni janganlah bawa sekali benda-benda lain. Jadi pasal apa bawa itu? Pasal terlebih banyak melihat ciptaan-ciptaan, tidak melihat kepada yang mencipta. Tengah semayang lah ingat kuncilang, bosit lah. Tengah semayang lah orang mau suruh beli gula lah. Jadi nak khusyuk 100% mungkinlah tak dapat. Bagaimana supaya kita bila semayang lupa berdunia? Dengan satu jalan, ialah kita mengetahui makna-makna semayang. Jadi kalau tidak mengerti makna-makna semayang, jasad kerja menyembah Allah, hati menyembah makhluk. Tapi kalau kita tahu makna-makna kita baca tu, kedua-dua menyembah Allah. Jasad menyembah Allah, hati menyembah Allah. Kalau tidak, dia lain. Jasad menyembah Allah, hati ingat Norway esok. Contohnya bila sebut je Bismillahirrahmanirrahim, itu jasad kan? Hati sudah menterjemahkan. Tidak lah ingat orang mau suruh beli mi lah, tidak lah nak pergi Norway. Pasal hati sudah berbimbang-bimbang dengan makna apa yang kita baca. Maknanya jasad kerja menyembah Allah, hati pun kerja menyembah Allah. Barulah yang 22 minit ini tidak dikacau oleh ciptaan-ciptaan. Kalau tidak lebu. Alhamdulillahirabbil alamin, itu jasad punya kerja kan? Kata hati dengan nama Allah, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan seluruh sekian alam. Anak hati dia kerja. Kalau tidak, alhamdulillahirabbil alamin, mak lapar malam ni katanya. Dia mau apa kau malam ni katanya. Pasal hati tu, bila hati tidak bekerja, dia akan merayau dalam surau, kadang-kadang merayau sampai Kuala Lumpur. Hari Sabtu esok orang ajak kahwin di KL. Jauh merayaunya. Pasal hati tak ada kerja. Jadi nak bagi hati bekerja, tak boleh tidak kena belajar maksud-maksud ayat yang dibaca. Bukannya banyak. Petiah 7 ayat. Seminggu khatam dah. Kalau benar, yuk sebulan. Start bismillah sama Allah Dalil. Sampai start bismillah sama Allah Dalil. Yuk sebulan. Itu bagi orang benar. Takkanlah sebulan tak apa. Benar. Yuk 3 bulan. Lepas tu, hafal nak bercerita pula sebulan. Lepas tu hafal pula tahiyat sebulan. Tu berapa ayat antara sujud sebulan. Lepas tu hafal apa lagi? Kunut subuh lagi. Ini berpuluh tahun baca kunut subuh. Allahumma hdini fi man hadait. Tapi berhenti minta ya. Aku dengar bini-bini lagi katanya. Allahumma hdini fi man hadait. Maksudnya jasad mengatakan, lidah kan. Bagaimana supaya hati tidak keluar? Allahumma hdini fi man hadait, kata lidah. Kata hati, tunjuk ya Allah, tunjuklah kehendak-Ku sebagaimana orang yang Kau tunjuk. Mana ada kerja hati? Wa afini fi man afait, itu kerja jasad. Kata hati, sihatkanlah kehendak-Ku sebagaimana orang yang Kau sihat. Jadi hati itu kerja lah. Kalau tidak, hati tak kerja. Sebab itu bila kita semayang, jasad kerja menyembah Allah, hati pun kerja menyembah Allah. Sepatutnya begitu. Jadi tak dapat seganding kalau kita tidak dapat mengerti makna-makna ayat. Beli buku ayat mana-mana semayang, tapi itu pun tak boleh beli, kan mahal pun. Petiah apa sebulan, tak dapat sebulan, 3 bulan, tak apa benar, yul setahun, 5 tahun confirm insya-Allah Tuhan akan bagi tahu makna-maknanya. Besok di akhirat dia tanya, kamu sudah berjaya tidak? Tapi dia tanya, kamu sudah berusaha untuk berjaya. Tapi dah 10 tahun ngapa tak dapat juga? Itu wallahualam, surah oleh Tuhan. Bila buat 10 tahun tak apa, petiha pun tak apa, tapi dia tak semaya, tu pulang lah pada buat kan. Itu nanda usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas. Tapi kalau dapat ya, bukan usaha ikhtiar beri bekas, tapi Allah Ta'ala yang beri. Itulah etikad dalam ilmu tauhid. Boleh bulan depan saya nak test petiha seorang-seorang. Seorang satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, kata dia dengan nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji. Rasa ramah tak datang. Tuan-tuan pergilah beli kedai kat Syabak tu, makna-makna ayat solat tu. Daripada Allah kebarunya. Udah puluh tahun Allah kebar, tak apa benda Allah kebar tu pun tak tahu. Rabbi Fili dah puluh tahun tak bendanya. Sebab itu semayang kita itu tidak memberi kesan. Minta benda yang tak tahu. Macam kita dengan ayah kita. Ayah, apa kamu dok? Ayah, cakap. Ayah nak solat, kau cepat lagi ya. Walaupun Tuhan tu dia maha mengetahui, tetapi
Kita kenalah belajar untuk lebih mengetahui. Okey. Kau berapa? 8.45. Kita berhenti kat mana ya? Kita tengok, kita pergi baca dalil dulu. Dan dalil bahawa ilmu ma'rifah tu, ilmu mengenal Tuhan tu, Jalla wa Azza, Tuhan yang besar itu terdahulu kewajipannya daripada lain-lain ilmu. Jadi mengenal Tuhan ni, makrifah kenal Tuhan, mendulu ilmu-ilmu yang lain. Itu dia. Iaitu daripada kitab Zubat juga yang menerangkan dalilnya. Awwal wajib 'alal insan ma'rifatu ilahi bistiqan. Yang bermaksud pertama-tama wajib atas manusia itu ialah mengenal Allah. Pertama-tamanya wajib. Sembahyang wajib, puasa wajib, haji. Tetapi wajib yang paling utama ialah mengenal Allah. Kita berhenti itu. Kita berhenti dalil yang mengatakan ilmu makrifat itu wajib berdasar pada kitab Zubat ini, iaitu awwalu wajibin al-insan. Maksud pertama-tama yang wajib atas manusia itu ialah mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu dengan 3 cara. Yang pertama, pertama mengenal sifat yang wajibnya. Yang kedua, mengenal sifat yang mustahilnya. Yang ketiga, mengenal sifat yang harus baginya. Kalau 3 benda tu belajar, dia dah kenal. Kalau tidak, dia tak kenal, dia tahu saja. Kenal dan tahu tak sama. Okay, wallahu alam. InsyaAllah kita sambung di sini akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa hal malaikatal muqarrabin fi afidi arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu alam.